Lukas 17. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa pasti ada. Tetapi malanglah orang yang menyebabkan hal-hal itu berlaku. Lebih baik jika batu kisaran diikat pada lehernya, lalu dia dibuang ke dalam laut, daripada dia menyebabkan salah seorang yang lemah, imamnya, berbuat dosa. Berwaspadalah. Jika saudara kamu berdosa, tegurlah dia. Jika dia bertaubat, ampunilah dia. Jika dia berdosa terhadap kamu 7 kali dalam sehari, dan tiap-tiap kali dia datang kepada kamu, serta berkata, "Saya minta ampun," kamu harus mengampuninya. Rasul-rasul Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, teguhkanlah iman kami. Tuhan menjawab, Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pokok ara ini, "Tercabutlah dan tertanamlah di laut." Pasti pokok itu akan menurut perintah kamu. Andaikan seorang daripada kamu mempunyai seorang hamba yang sedang membajak atau menggembalakan domba, apabila hamba itu balik dari ladang, adakah kamu berkata kepadanya, "Marilah dan makanlah"? Tentu tidak. Sebaliknya, kamu akan berkata kepadanya, "Siapkanlah makananku, kenakan pakaian yang bersih, dan layanilah aku sementara aku makan dan minum. Setelah itu, barulah kamu makan." Seorang hamba tidak perlu dipuji apabila dia menurut perintah tuannya, bukan? Demikian juga kamu. Apabila kamu sudah melakukan segala yang diperintahkan, berkatalah, "Kami hanya hamba biasa. Kami hanya melakukan kewajipan." dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui sempadan Samaria dan Galilea. Apabila dia memasuki sebuah pekan, 10 orang berpenyakit kulit yang mengerikan datang menjumpai dia. Mereka berdiri dari jauh dan berseru, Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Yesus melihat mereka, lalu berkata, Pergilah dan mintalah imam mengesahkan kesembuhan kamu. dalam perjalanan ke sana, mereka sembuh. Ketika seorang daripada mereka sedar bahawa dia sudah sembuh, dia berpatah balik sambil memuji Allah dengan suara yang kuat. Dia sujud di hadapan Yesus dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, Bukankah 10 orang yang disembuhkan? Di manakah yang 9 orang lagi? Mengapakah orang bangsa asing ini sahaja yang kembali untuk bersyukur kepada Allah? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, Bangunlah dan pergilah. Kamu sembuh kerana kamu percaya kepadaku. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, Bilakah Allah akan datang untuk memerintah? Yesus menjawab, Pemerintahan Allah tidak bermula dengan tanda-tanda yang dapat dilihat, sehingga orang dapat berkata, Lihatlah di sini, atau lihatlah di sana, kerana Allah sudah mula memerintah antara kamu. Setelah itu, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Masanya akan tiba apabila kamu berharap dapat melihat zaman anak manusia, tetapi kamu tidak dapat melihatnya. Nanti orang akan berkata kepada kamu, Lihat di situ, atau Lihat di sini. Jangan kamu keluar mencarinya. Sebagaimana kilat memancar di langit, lalu menerangi langit dari hujung ke hujung, demikian juga keadaan anak manusia pada masa itu. Tetapi terlebih dahulu, dia mesti mengalami banyak penderitaan dan tidak diterima oleh orang zaman ini, seperti pada zaman Nabi Nuh dahulu. Demikian juga halnya pada masa anak manusia kelak. Orang makan dan minum, lelaki dan perempuan berkahwin, sehingga pada hari Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu air bah datang dan membinasakan mereka semua. Juga seperti pada zaman Lot, orang makan minum, berjual beli, bercucuk tanam dan membina rumah. Tetapi pada hari Lot meninggalkan Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah keadaannya pada hari anak manusia
menampakkan diri. Pada hari itu, orang yang di bumbung rumah, janganlah turun untuk mengambil barang di dalam rumah. Begitu juga orang yang di ladang, janganlah balik ke rumah. Ingatlah akan apa yang sudah berlaku terhadap isteri Lot. Sesiapa yang berusaha mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidupnya akan menyelamatkannya. Percayalah, pada malam itu, 2 orang sedang tidur di atas sebuah katil. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. 2 orang wanita sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. 2 orang lelaki sedang di ladang. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Pengikut-pengikut Yesus bertanya. Di mana, ya Tuhan? Yesus menjawab. Di tempat ada bangkai, di situ ada burung pemakan bangkai.